Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi ini dalam pengajian bahasa Arab tadabbur Al-Quran. Untuk kita lebih memahami kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali Imam Ahmad bin Hanbal, imam yang besar, anak murid Al-Imam Al-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal berasas mazhab Hanbali tu. Ada orang nampak dia menulis datang pengajian ketika umurnya telah di peringkat umur yang tua lah kita kata. Sedangkan dia seorang imam alim, dia telah menghafal jutaan hadis. Lalu orang tanya pada dia, wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, sampai bila kamu nak menulis ilmu ni? Sampai bila nak salin ni? Kamu dah jadi orang alim dah, sepatutnya tak payah datang kelas dah, kata. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, minal mahbarah ilal maqbarah. Kata dia, minal mahbarah ilal maqbarah. Imam Ahmad kata daripada mahbarah, daripada umur kecil bayi tu. Mahbarah ni bukan bayi, kanak-kanak yang mula belajar ABC, ilal maqbarah. Mana maqbarah? Kubur. Minal mahbarah ilal maqbarah. Habis tu bila kamu berehat, wahai Imam Ahmad, kata, bila kamu nak berehat ni? Dia kata, bila aku telah jejakkan kakiku ke syurga, itulah waktu rehatku. Bila jejak kena syurga, barulah itu waktu rehat. Sekarang ni waktu amal. Kata Al-A'mash, satu ulama yang meninggal tahun 145 Hijriyah, nama Sulaiman bin Mihran. Dia kata, inni la akrah, soalnya aku benci tengok orang yang masanya kosong tidak melakukan apa-apa, sama ada melakukan perkara yang baik untuk dunianya ataupun baik untuk akhiratnya. Nah, jadi kita menggunakan waktu kita sebanyaknya. Sebab tu ulama-ulama dahulu dia karang banyak kitab berkenaan dengan waktu. Ada satu kitab namanya Zaghlul Ilm. Kitab tu semua dia cerita pasal macam mana ulama dahulu menjaga waktu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tidak membiarkan masa itu berlalu tanpa dia belajar, mengajar, menghafaz, ulang gaji dan seumpama dengannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi kita semalam kita dah masuk ayat pertama surah Asy-Syarh. Sebagian ulama kata surah Al-Insyirah, boleh kata juga surah Asy-Syarh, boleh juga Insyirah. Dua-dua ni boleh. Kita dah masuk alam nashrah laka sadra. Itu bukankah wahai Muhammad, tidakkah pernah wahai Muhammad, kami telah melapangkan bagimu dada kamu. Alam nashrah laka sadra. Sadr, dada. Dan kita bincang semalam bahawa cara Allah Ta'ala melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua cara, iaitu cara hissiyah atau hissi. Asy-syarhu al-hissi, melapangkan secara fizikal. Jadi kita bincang semalam hadis dalam Sahih Muslim, iaitu Nabi itu dicuci hatinya masa baginda berumur 4 tahun. Sebagian ulama kata 6 tahun, sebahagian kata 10 tahun, wallahu alam. Tapi yang penting ni dicuci. Dicuci tu, dicuci apa? Dicucikan daripada kotoran, daripada syaitan.
Dalam hadis sebut minal hasadi wal ghil, daripada hasad dan dengki. Okay, dari hasad dan dengki. Ustaz ada beza ke hasad dengan dengki? Ada persamaan dan ada perbezaan. Okay? Al-hasad wal ghil, jealous, kan? Dan juga dimasukkan padanya al-ilmu wal hikmah, dituangkan dalam hati Nabi itu, dada Nabi itu, al-ilm, ilmu, dan hikmah, kebijaksanaan. Dan itu bukan kali pertama, bukan satu-satunya waktu yang dada Nabi dibersihkan oleh malaikat. Kali kedua ketika Nabi nak Isra' dan Mi'raj. Dalil bahawa dalam nak menerima wahyu, nampak tu? Dalil bahawa Nabi naik Isra' Mi'raj itu apa? Untuk terima arahan salat, untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, untuk dapat wahyu. Dalil bahawa syarat nak menuntut ilmu ni jiwa kena bersih. Macam mana Nabi, Allah Ta'ala bersihkan hati Nabi untuk menerima wahyu, membersihkan hati Nabi nak Isra' dan Mi'raj, begitu juga kita ni nak tuntut ilmu kena bersih hati kita. Sebab tu kalau tuan-tuan buka lah mana-mana buku adab-adab penuntut ilmu, mana-mana buku lah, Az-Zarnuji ke apa ke, Ta'limul Muta'allim ke, macam-macam kitab lah tuan-tuan boleh rujuk. Mesti yang pertama sekali apa syarat untuk ilmu? Tathhir wi'a'il ilm. Kata guru saya dulu, dia kata membersihkan bekas ilmu. Bila diuraikan apakah itu bekas ilmu? Bekas ilmu itu al-qalb was-sadr, dada, hati ini bekas ilmu. Sebab itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada satu syair yang masyhur, yang dinisbahkan kepada beliau, walaupun sebagai ulama kata bukan beliau, tapi dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah tanya kepada gurunya. Siapa nama gurunya? Nama dia Waki'. Apa dia punya syair? Ada kaitan dengan melapangkan dalil tadi ni, iaitu dia kata syakautu ilal waqi'i su'a hifzi. Aku pernah mengadu kepada Waki'. Waki' ni Waki' Al-Jarrah, meninggal tahun 177 Hijriah. Dia kata syakautu ilal waqi'i su'a hifzi. Aku mengadu kepada Waki' tentang lemahnya ingatanku. Imam Syafi'i tahu tak sebab apa dia mengadu? Imam Syafi'i kata biasanya aku menghafal, bila aku baca sekali je aku dah boleh hafal dah. Imam Syafi'i mengadu, pada hari tersebut aku baca 3-4 kali baru aku boleh hafal. Oh, itu Imam Syafi'i punya lemah ingatan. Kita kalau 3-4 kali dapat ingat tu kira power dah tu. Imam Syafi'i kata aku perlukan lebih daripada sekali untuk baca, untuk ingat. Syakautu ilal waqi' su'a hifzi, lemahnya ingatanku, aku kena ulang 3-4 kali baru boleh aku ingat. Kalau Imam Syafi'i macam tu pernah mengadu, kita ni lagi teruk kena mengadu lah. Syakautu ilal waqi'i su'a hifzi, buruknya hafazanku, fa arsyadani ila tarqil ma'asi. Maka gurunya Waqi' tadi kata dia berbimbingan kepadaku, menasihatiku agar tarkul ma'asi, meninggalkan dosa. Fa innal ilma nurun. Maka kata Waqi', sesungguhnya ketahuilah wahai Abu Abdullah, ilmu itu cahaya daripada Allah. Ini Quran dan hadis. Quran dan hadis ini cahaya daripada Allah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai Muhammad, telah datang kepada kamu nur. Jadi fa arsyadi fa innal ilma nurun, bahawa ilmu itu ialah cahaya. La fa innan nura la yuhda lil 'asi. Sesungguhnya cahaya itu tidak diberi kepada orang yang bermaksiat. Lepas tu orang pernah tanya Waqi'. Waqi' ni hafazan dia sangat kuat tuan-tuan. Guru Imam Syafi'i ni, dia sampai bersandar kat dinding, dia boleh sampaikan 500 hadis tanpa melihat apa-apa pun. Syak Waqi'. Bila orang tanya, wahai Waqi', berilah aku satu petua, macam mana aku nak kuat ingatan.
Dia kata, aku tidak ada petua bagimu melainkan satu sahaja, iaitu tinggalkan maksiat. Kata. Yang menyebabkan kita ni susah nak hafal adalah maksiat. Bukannya sebab kita tua, tuan-tuan. Bukan sebab kita umur 40, bukan. Bukan 50 ke 60. Ialah kerana al-ma'asi. Jadi itu yang pertama. Allah Ta'ala lapangkan dada. Alam nashrah laka sadrak, itu bersihkan dada Nabi. Yang kedua, ma'nawi. Ma'nawi ni apa pula, tuan-tuan? Yang ma'nawi ni ialah Allah Ta'ala bersihkan hati Nabi dengan memasukkan cahaya iman. Kan? Masukkan cahaya iman. Lapangkan dadanya untuk Islam. Ini maknawi, maksudnya bukannya fizikal, tak ambil hati Nabi basuh dengan air zam-zam, tapi lapangkan dada Nabi macam mana? Lapangkan dada Nabi untuk terima ilmu-ilmu, untuk terima wahyu. Sebab tuan-tuan barakallahu fik, kaedah dia dalam agama ni ialah makin lapang dada kita untuk Islam, makin sempit untuk kekafiran. Makin lapang dada untuk ketaatan, makin sempit untuk kemaksiatan. Makin lapang dada untuk Al-Quran dan Sunnah, makin sempit untuk benda-benda yang tak sunnah, maksiat dan bid'ah dan seumpama dengannya. Sebab itulah ulama bincang, dada dengan hati, as-sadru dengan qalbu, apa beza dia? Sadru dada, qalbu hati. Apa beza qalbu dengan sadrun? Jadi para ulama dia bincang, dia kata apa? Tambah qalbun ni, dia duduk satu qalbun, satu sadrun. Kalau terjemah, qalbun ni hati, sadrun ni dada. Kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala kata alam nashrah laka sadrak? Kenapa kita tak lapangkan dada? Bukankah kami dah lapangkan dada engkau, wahai Muhammad? Kenapa tak kata kami telah lapangkan hati engkau? Macam mana tu? Okey. Kenapa, tuan-tuan? Sebab dada ni dia lebih luas daripada qalb. Okey, sadrun ni, dada ni bukanlah dada kita sekarang ni, bukan dada fizikal. Dada ni dada fizikal ni. Orang sakit jantung, sakit dada, rasa cucuk dalam dada. Itu sadr. Itu dada fizikal. Yang dimasukkan dada sini ialah apa dia? Dada ma'nawi, dada spiritual. Dada spiritual ni, kata Allah SWT dalam Quran, dada ni dia lebih luas daripada qalb. Kita bayangkan satu bekas lah. Saya mungkin ni sekadar bayangan, tuan-tuan, bukan betul macam ni. Yang ni sadr. Dalam sadr ini ada nafs. Nafs, apa dia? Nafsu lah. Dalam sadr ini ada qalb. Okey. Dalam sadr ini juga adanya qarin dari itu. Qarin daripada malaikat. Kemudian ada qarin daripada al-jin. Ada 4 benda dalam kita punya dada. Okey, kita semua tahu nafsu, ini nafsu. Nafsu ni apa tugas dia, tuan-tuan? Keinginan. Tanpa nafsu tak jadi hidup kat kita ni. Tak betul je. Keinginan. Banyak. Nafsu ni keinginan. Apa yang jiwa badan kita nak, yang trigger dia, yang menyebab kita nak benda tersebut ialah nafs. Kalau tak ada nafs, kita tak makan. Tak ada nafs, tak minum. Tak nafs, tak kahwin. Tak ada nafs, tak berpakaian. Tak nafs. Okey? Jadi asal nafs ni berguna tak?
Dia ada guna ni juga. Tak ada nafs ni nanti semua pakai baju hitam atau putih je semua. Sebab ada nafs lah, ada baju kelabu, ada baju putih, ada coklat, ada suka jubah nipis, ada suka jubah tebal, ada suka jubah ada collar, ada suka jubah tak ada collar, ada suka kopiah keras. Macam Ustaz Syafiq punya kopiah ni, saya tak suka kopiah keras, saya suka kopiah lembik-lembik macam ni. Kan setiap orang ada bukan roti canai, ada kena selemak, ada suka western, ada suka tom yum. Disebabkan ada nafs inilah dunia ini, orang putih kata colourful. Kan, ada colourful. Pergi dekat negara Afrika, masjid rupa lain. Negara Arab, masjid rupa lain. Pergi Melaka, masjid rupa macam Cina punya reka bentuk. Pergi dekat ini, rupa macam Turki punya reka bentuk. Nafs. Namun nafs ini dalam Al-Quran banyaknya konotasinya negatif, tak bagus. Okay? Ada 1-2 tempat je Allah Ta'ala puji nafs. Nafsul mutmainnah. Dan kita semua tahu nafsu ni ada berapa jenis? Ada 3 lah yang umumnya. Satu, nafsu apa? Yang paling jahat sekali, dia panggil ammarah. Yang baik sikit, lawamah. Yang paling bagus sekali, mutmainnah. Mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Okay. Ammarah ni nafsu yang ajak benda jahat je lah, tak ada benda baik lah, semua jahat dia ajak. Jangan bangun subuh, jangan qiyamul lail, pergi buat maksiat. Itu ammarah. Lawamah ni pula nafsu dia kejap baik, kejap jahat, kejap baik, kejap jahat. Dia belum lagi betul-betul jinak. Amarah ni betul-betul liar. Lawamah ni dia kejap okey, kejap tak okey. Macam saya lah. Okay. Kejap okey, kejap tak okey. Kejap rajin nak zikir, kejap malas nak zikir. Kejap rajin baca Quran, kejap malas baca Quran. Itu lawamah. Satu lagi yang paling bagus, mutmainnah. Mutmainnah ni sentiasa tenang di dalam ketaatan. Mutmainnah maksudnya tenang. Lawamah tercela. Ammarah sentiasa ajak benda jahat. Sebab itulah Nabi Yusuf alaihi salam dia kata, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tak mengatakan nafsu aku baik. Kan? Lepas tu kita ni jangan rasa nafsu baik. Kata para ulama, mesti cela nafsu dulu. Jangan kata aku kalau campur dengan semua perempuan seksi pun iman aku insya-Allah boleh jaga punya. Kalau aku pergi kelab malam pun insya-Allah aku jaga. Tak, jangan kata macam tu. Wa ma ubarri'u nafsi, kata Nabi Yusuf. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu tu memang sifat asal dia amarah kepada benda jahat. Okey, itu satu bahagian dalam dada. Yang kedua, qalb. Qalb ni apa pula? Tempat simpannya iman, iaitu ilmu dan iman. Bila kita sebut ilmu, maksudnya dalam qalb itu ada akal. Ingatlah tuan-tuan, Islam, Al-Quran kata akal tu di hati, bukan akal tu di otak. Okey? Sebab apa? Sebab yang di otak ni hanyalah proses maklumat sahaja. Contoh ya, ini hitam ke putih? Hitam. Ini akal semata-mata. Tapi kalau dia ada qalb, dia kata ini pen hitam yang berguna untuk menuntut ilmu. Itu qalb. Qalb tu dia akal masuk dengan iman. Dan tak mungkin manusia boleh berfikir dengan akal tanpa iman. Kenapa? Sebab mana ada manusia yang objektif 100%? Ada ke manusia objektif 100%? Maksud, ada ke manusia boleh berfikir tanpa terkesan dengan
pembesaran suasana. Sebab tu kalau kita ambil benda, kita tunjuk pada orang Amerika faham lain. Tunjuk ke orang Barat faham lain. Tunjuk ke orang Asia faham lain. Kalau tuan belajar ilmu psikologi lah, kan, dia bagi gambar, dia tunjuk, tafsirkan gambar. Orang Barat fikir lain, orang Asia fikir lain, orang Melayu fikir lain, orang Jawa fikir lain, orang Indonesia fikir lain. Sebab kita ni, akal kita ni, dia terkesan dengan apa dia? Suasana. Suasana, apa lagi? Saya agak terganggu, minta maaf lah gerak-gerak ni. Suasana, pembesaran, ilmu. Jadi qalb ni tempat iman dan akal. Dalam sadrun juga ada jin, syaitan yang hasud. Itu dalam sadrun juga. Contoh baca surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi mana? Sudur. Dia tak kata fi qulub. Tuan-tuan baca Al-Quran, buka Al-Quran, tak ada ayat Quran yang kata syaitan dia hasud di hati manusia. Tak. Semua ayat Quran kata hasud pada dada manusia. Bila Allah Ta'ala dia nak bongkarkan hati, dia tak kata bongkarkan hati, dia bongkarkan dada. Sebab kehendak-kehendak yang jahat itu datang daripada nafs. Dan betul Allah Ta'ala, alladhi yuwaswisu fi sudur. Syaitan tu dia hasut dari luar hati tu. Oh hati, dia bukan masuk dalam hati. Syaitan tak boleh masuk dalam hati. Syaitan dekat sadrun je. Katakanlah kita bayangkan dalam bilik ni ada 4 orang, kan? Syaitan tu masuk dalam bilik, dia boleh hasut je, kan? Ustaz Syafi'i pengusi, katakanlah Ustaz Syafi'i pengusi, Ustaz Amizul Ustaz Syafi'i Timbalan datang. Dia bukan masuk dalam badan Ustaz Syafi'i, dia hasut Ustaz Syafi'i. Tak payahlah buat program ni, dia hasut semua. Tak payahlah. Dia boleh duduk luar. Sebab tu qalb, syaitan tak masuk dalam qalb, syaitan masuk dekat sadr. Begitu juga dalam sadrun kita ini, apa dia? Qarin, malaikat. Ini ada syaitan, ini ada malaikat. Dalam setiap badan kita mesti ada satu malaikat, mesti ada satu syaitan. Itu confirm, sentiasa dia ikut. Kita masuk toilet ke, tak masuk toilet ke, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ke, dia mesti akan ikut juga. Yang kita baca doa tu syaitan-syaitan lain tak kacau, tapi syaitan qarin ni mesti ada. Okey. Pernah sekali Aisyah radhiyallahu anha, satu hari Nabi dengan Aisyah, malam tu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kan ada banyak isteri, ramai isteri. Nabi ikut Satu malam ketika Aisyah radhiyallahu anha, Nabi hilang. Nabi hilang daripada katil ni. Aisyah dah, mana pula Rasulullah ni? Dah timbul perasaan tak baik pada Aisyah. Kononnya dia rasa Nabi pergi rumah isteri lain. Perasaan tu baik ke tak baik? Tak baiklah, su'uzan pada Nabi, sangka buruk pada Nabi SAW. Tu Aisyah cari Nabi, keluar. Sekali rupa-rupanya Nabi pergi ke Baqi'. Nabi pergi kubur Baqi'. Nabi ziarah kubur malam-malam, tuan-tuan. Sebab Nabi ziarah kubur nak ingat mati. Kita kalau pergi kubur malam, ingat hantu. Nabi ziarah kubur malam sebab nak ingat kegelapan kita dalam kubur nanti. Nabi SAW balik bila kubur, Aisyah dah nampak. Aisyah pun tergesa-gesa balik ke rumah dia balik. Kita tahu kan Baqi' dengan rumah Nabi sebelah makam, dekat makam Rasulullah sekarang ni. Bila nampak Aisyah dah mengah-mengah, masuk umur dia agak dah agak lebih lanjut. Nabi kata, kenapa ni? Mengah-mengah ni. Ya Rasulullah, tadi ada dalam hatiku ni perasaan yang kau ni kononnya pergi rumah isteri lain. Nabi kata, sesungguhnya pada engkau ni ada syaitan, ya Aisyah radhiyallahu anha. Ada syaitan dalam diri engkau. Ya Rasulullah, kita ada syaitan ke ya Rasulullah dalam badan kita ni? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi kata, ma min mauludin illa wa ma'ahu qarin.
Tidak ada satu jiwa yang lahir itu melainkan bersamanya ada qarin, syaitan. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hatta anta ya Rasulullah? Engkau pun ke ya Rasulullah ada syaitan juga?" "Na'am, lakin aslam." Tetapi syaitan itu telah aslama. Aslama ni kata para ulama dua maksud. Satu, dia masuk Islam. Maknanya syaitan Nabi, qarin Nabi masuk Islam pada jin. Sebab kata aslama itu maksudnya telah ditundukkan. Maksudnya tak boleh nak hasut benda-benda buruk lagi dah. Okey tuan-tuan, bila kita tahu bahawa sadr ni ada empat benda ni, apa maksud alam nashrah laka sadrak? Iaitu kami lapangkan dada kamu wahai Muhammad untuk ilmu, untuk qalb ini membesar. Jadi kita bayangkan, katakanlah ni empat benda tadi kan, kalaulah dia masuk ilmu, masuk iman, masuk amal, zikir pagi petang, kan, zikir pagi petang, apa semua, apa jadi ke hati dia? Kita akan tengok nanti hati dia akan, qalb ini akan jadi kuat. Okay. Saya bagi ini sekadar apa dia, gambaran. Saya bukan kata ini betul-betul. Jadi katakanlah ini hati kita tadi, maka qalb tu akan kuat, qalb tu besar. Ni qalb. Jadi nafsu tu tinggal kecil jadi je. Syaitan pun kecil, dia tinggal nafs syaitan. Malaikat sama je lah. Jadi qalb dia jadi kuat. Bila qalb jadi kuat, nafsu hantar apa pun. Lepas tu kami lapangkan dada, kami bagi ruang besar untuk, bayangkan kita bagi ni, kita bagi empat kita ni asalnya, empat. Satu nafs, satu apa tadi, qalb, satu qalb jin, qalb malaikat. Kemudian kita kata, kita luaskanlah ruang qalb besar kan, kecil je ruang untuk nafs. Itu maksud alam nashrah laka sadrak. Lepas tu kita kena minta selalu pada Allah Ta'ala, ya Allah, lapangkan dada aku ni. Dan apa kesannya bila telah dilapangkan dada? Mari kita tengok Al-Quran. Mari kita tengok Al-Quran berkenaan dengan masalah ni. Allah Ta'ala sebut, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Ada 5 ayat berkenaan dengan syaraha. Kita ambil daripada surah Al-An'am dulu. Surah Al-An'am, muka surat 144. Bagi yang datang daripada Fajr ni, siaran ulangan ni, okay? Tapi tak apa, kita start balik. Muka surat 144. Ibu bapa sekalian, surah Al-An'am ayat 125. Muka surat 144. Jumpa tak ibu-ibu sekalian? Ayat atas sekali. Saya baca Arab dia, saya terjemah dengan ayat saya sedikit. Tuan-tuan tengok terjemahan tuan-tuan. Apa kata Allah Ta'ala? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka barang siapa yang Allah Ta'ala mahukan kebaikan padanya, nak bagi hidayah padanya, yashrah sadrahu lil-Islam, Allah Ta'ala akan lapangkan dadanya untuk Islam. Dia bangun subuh senang, pergi sembahyang jemaah senang, kan? Lapang dada, seronok dapat, 3 minit lagi belum qomat pun boleh sempat lagi solat qabliyah. Seronok dia dapat solat sunat qabliyah. Yashrah sadrahu lil-Islam. Dapat ilmu, yashrah sadrahu lil-Islam. Jumpa saudaranya yang sama mukmin, berjumpa, assalamualaikum, salam.
gugur dosa-dosa tangan dia. Yashrah sadrahu lil Islam. Bukan dia berkawan dengan muka macam tak boleh kawan dengan surau ni. Orang suka jaga tertikai orang. Itu lah boleh. Yashrah sadrahu lil Islam. Baca Quran, yashrah sadrahu lil Islam. Tengok orang Islam menang, yashrah sadrahu lil Islam. Bukannya bila orang Islam menang susah, habislah. Kalau orang Islam menang, nanti kan negara kita jadi negara Taliban lah, habislah. Kan? Ada orang cakap macam tu tak? Ustaz Syafi'i tahu lah tu. Habislah negara kita ni tukar jadi Taliban. Habislah tak boleh lagi dah pergi Genting Highland. Kena-mana tak boleh Genting Highland pula. Pergilah Genting Highland tu. Janganlah main judi, pergi je, apa salahnya? Yashrah sadrahu lil Islam. Ada duit, nak duit sikit nak pergi ibadah, nak pergi umrah, nak pergi haji, nak pergi menuntut ilmu. Yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu, siapa yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia, Allahu Akbar, apa jadi pada dia? Yaj'al sadrahu dayyiqa, Allah Ta'ala jadikan dadanya apa? Ibu bapa sekalian, sempit, dayyiqa, sempit untuk Islam. Dengan Quran, Quran lagi. Dengan sunnahnya, apa? Sunnah. Tak ada benda lain. Dia tak suka. Orang baca hadis pun tak suka. Tanda Allah Ta'ala bagi hidayah. Kerana kalau kita kata, kita buat hadis, Isnin Sahih Bukhari, Selasa Sahih Muslim, Rabu Sunan Tirmidzi, Khamis Rabu Sunan Abu Daud. Sebenarnya orang kata, bagusnya surah ni. Cuk-cuk kampung ni ada baca Sahih Bukhari. Yang ni tidak. Sempit. Apa Sahih Bukhari ni? Apa ni? Yang ni ada kat sebuah masjid. Saya tak sebut. Dia tahu apa masjid kitab ni. Dia tahu nak buat kenduri je. Ada duit surau sikit, kenduri. Buat surau sikit, kenduri. Makan je banyak. Tak mahu saya sebut lah. Peterkono tu nasib lah, kan? Yashrah sadrahu, yaj'al sadayyiqan, haraj, jadi berat. Haraj jadi berat. Contohnya bila Allah Ta'ala tetapkan faraid, hukum wanita, laki dapat 2 bahagian, perempuan 1. Kalau dia tak dapat hidayah daripada Allah, dia rasa sempit. Kenapalah perempuan 1, laki 2? Tak boleh ni, kan? Apa ni? Dayyiq. Bila kita kata dalam Quran dengan sunnah kata macam ni, dayyiq, dayyiqan harajan, ka'annama, seumpama yas'adu fis sama', dia sedang naik ke langit. Ayat ini kita sebut dalam kuliah sebelum ni, ayat mukjizat saintifik. Sebab apa? Zaman Nabi belum lagi ada orang jumpa makin tinggi kita naik, makin kurang oksigen. Tapi Al-Quran dah bagi tahu dah. Makin naik ke atas, yas'adu fis sama', bila naik ke atas jadi sempit. Susah nak bernapas. Maksud itulah orang tak ada hidayah. Nampak orang soleh tak boleh bernafas. Dengan Quran tadi tak boleh bernafas. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa. Apa terjemahan ni tuan-tuan? Dan begitulah kami jadikan apa dia? Ar-rijsa. Apa terjemahan dia? Siksaan. Nampak tak? Siksaan ke atas orang yang tidak beriman. Saya tanya tuan-tuan, siksaan ni siksaan neraka ke? Tidak. Apa siksaan dia orang ni? Apa siksaan yang mereka diterima ni? Dada sempit, tuan-tuan. Dada sempit untuk menerima Islam itu ialah siksaan Allah di muka bumi sebelum Allah Ta'ala hantar siksaan dia pada akhir, yang lebih teruk di akhirat pula. Ini benda yang sangat-sangat kita kena perhatikan. Kalau kita rasa berat nak buat ketaatan, maksudnya kita, Allah Ta'ala sedang menyiksa kita, menghukum kita. Allahu Akbar. Sebab itulah ulama' dahulu, ulama' salaf. Ulama' salaf ni maksudnya apa? Ulama' yang di kurun-kurun yang awal. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi kita sebut salaf tu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Kenapa 3 ni ustaz?
Sebab Nabi kata khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia ialah manusia yang hidup di kurunku, iaitu sahabat, generasiku. Thumma alladhina yalunahum, siapa yang duduk dengan Nabi SAW? Sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang selepas mereka. Siapa lepas sahabat? Siapa lepas sahabat? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang selepas mereka. Siapa? Tabi'in. Jadi kita ni tuan-tuan, kita kena dalam kepala kita, kita ada satu prinsip yang sangat penting yang kita kena letak dalam otak kita ni, jangan keluar-keluar. Simpan dalam dada, faham dengan akal. Apa dia? Sebaik-baik umat Islam ialah umat Islam yang tiga ni: sahabat, tabi'in, tabi'in. Khairun nas, sebaik-baik manusia ialah manusia di kurunku, iaitu sahabat. Thumma alladhina yalunahum, lepas tabi'in, kemudian generasi selepasnya tabi'in. Kenapa benda ni penting tuan-tuan? Apa yang bagus pada zaman mereka itu bagus pada zaman kita. Dari segi agama lah, bukan pada dunia. Kalau tidak lagi zaman Nabi mana dia tekan-tekan buka pintu macam tu, tak ada. Ketik, tak ada zaman Nabi. Jadi buanglah ustaz. Bukan. Masalah agama, masalah taqwa, masalah iman, masalah ketaatan. Alladzina yalunahum. Jadi kata ulama salaf, saya patah balik, ulama salaf dahulu kalau dia tak dapat melakukan satu ketaatan, dia akan cela diri. Dia kata, apakah ini hukuman Allah Ta'ala ke atas aku? Lepas tu ucapan yang masyhur daripada Sufyan Al-Thawri, meninggal tahun 154 Hijriah. Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, awal dia meninggal. Dia lahir tahun 96 Hijriah, meninggal tahun 150 lebih. Apa dia kata? Dia kata, kalau aku tak bangun malam, kalau kamu tak boleh bangun malam, tak boleh berpuasa pada waktu siang, tak boleh bersedekah, itu hukuman Allah Ta'ala kamu di dunia sebelum hukuman kamu di akhirat. Allahu Akbar. Lepas tu dia orang takut. Kalau pagi jadi terlepas zikir, dia akan takut, adakah itu Allah Ta'ala hukum aku? Apakah dosa yang aku buat sebab aku terlupa nak zikir pagi dan petang? Apakah hukuman Allah ke atasku sebab aku tak payah bangun qiyamul lail? Apakah Allah Ta'ala hukum atas aku sebab aku tak payah baca Quran? Ini salah dah. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Kadzalika yaj'alu Allahu rijs. Rasa hati dia sempit untuk buat ketaatan, itu tandanya hukuman Allah Ta'ala di bumi sebelum hukuman di akhirat. Allahul musta'an. Nampak tak? Tanda Allah Ta'ala bagi hidayah, Allah Ta'ala lapangkan dada padanya untuk Islam. Lagi Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah lain, surah Az-Zumar. Nak cerita pasal Nashrah lagi ni, alam Nashrah lagi. Surah Az-Zumar, muka surat 461. Az-Zumar, muka surat 461. Surat 461. Jumpa tak tuan-tuan? Atas juga, kepala muka surat juga. Afaman. Jumpa tak? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, surah Az-Zumar, afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka apakah orang yang telah Allah Ta'ala syarah Allah, nampak tak sekali lagi? Allah Ta'ala telah melapangkan dadanya sekali lagi. Sebab hati dia tak lapang, hati sama je, cuma dia kuat ke tak kuat, itu je. Dada boleh lapang. Afaman syarah Allahu sadrahu lil Islam, untuk Islam. Dan bila untuk Islam ni maksudnya untuk semua detail dalam Islam lah. Tuan-tuan jangan kata saya dah Islam dah ustaz, jadi Allah Ta'ala lapangkan dada saya. Dengar, dia ada Islam yang umum, dia ada Islam yang khusus.
Islam yang umum ni maksudnya dah masuk Islam dah. Alhamdulillah, kita ni Allah Ta'ala telah lapangkan dada kita untuk Islam. Tak ada yang kafir dalam ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yang kita perlu risau ni, setiap cabang-cabang Islam tu. Dalam Islam ada solat tak? Ada solat. Dalam solat ada solat jemaah tak? Solat jemaah. Jadi selain dapat lapangkan dada secara umum, dia juga lapangkan dada secara detail, seperti terperinci. Contohnya, solat jemaah itu satu bentuk lapangkan dada. Yang kedua, solat jemaah saf pertama, lapang dada yang kedua. Kalau Allah tak lapangkan dadanya untuk berebut nak pergi saf yang pertama. Kalau kita ni masuk saf tak ada rasa nak berebut saf pertama, kita ada problem juga tu. Betul? Tak nak dapat takbir pertama, tak berusaha untuk dapat takbir pertama. Seperti kata Waqi', jadi guru Imam Syafi'i, dia kata, siapa yang man lam yuhayyi lis-salati qabla waqtiha, siapa yang tidak bersedia untuk salat sebelum waktunya, maka dia sebenarnya tidak berikan perhatian kepada salat. Allahu Akbar. Kita dah azan baru kita kena kabut. Sebab itulah kalau kita baca kisah-kisah salaf, Waqi' ni, dia kata anak murid, dia kata, aku duduk belajar dengan Waqi' 2 tahun, tidak pernah sekali pun aku nampak dia terlepas takbiratul ihram. Ada satu lagi ulama salaf, anak murid kepada Anas bin Malik, namanya Thabit Al-Bunani. Nama dia apa? Thabit Al-Bunani. Saya sengaja sebut nama dia bagi kita kenal tokoh-tokoh kita. Taklah kita kenal Nilofa, Fatah Amin, Fazura je. Kita kenal juga nama-nama ni. Apa dia? Thabit Al-Bunani kata apa? Aku 30 tahun aku tak pernah terlepas takbir pertama kecuali sekali je, ketika ibuku meninggal. Ini satu bentuk lapang dada. Duduk dalam saf pertama, satu lapang dada. Dapat takbiratul ihram, dapat satu lapang dada. Khusyuk dalam solat, satu bentuk lapang dada. Faham bacaan dalam solat, satu bentuk lapang dada. Menangis ketika solat, satu bentuk lapang dada. Banyak tak benda yang kita perlukan kepada Allah Ta'ala? Banyak. Lepas tu jangan kita ni complacent, orang putih kata. Complacent orang putih kata. Orang kata, aku ni okey lah, dah pencet, semenjak pencet dapat pergi masjid, baca Quran sikit, apa semua, okey lah, insyaAllah dah syurga. Jangan. Banyak lagi detail-detail tu yang kita tak selesai lagi dengan Allah Ta'ala. Dapat dalam solat khusyuk lagi, dapat takbir bersama dengan imam, dapat rukuk ngam-ngam sunnah Nabi, amin, baca amin. Nabi kata, idza ammana al-imam fa aminu, bila imam baca amin baru kamu baca amin. Bila imam kata baru kita start amin. Yang awal-awal lagi dah amin, kan. Nah, idza kabbara al-imam fakabbiru, takbir imam. Ada setengah orang semalam dekat masjid tak sebut nama masjid tu, sembahyang imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah ke kiri dah. Bukan kanak-kanak, dewasa macam tuan-tuan, macam saya. Nabi kata, apakah seseorang itu mahu kepalanya nanti di akhirat kelak ditukarkan dengan kepala himar apabila dia mendahului imam? Hadis maklum hadis tu. Nah, jadi ini nampak tak tuan-tuan? Dilapangkan dada untuk tahu benda detail-detail ni, satu bentuk pelapangan dada untuk kita juga. Lepas tu kita kena sentiasa, ya Allah, lapangkan dada aku untuk semua bentuk ilmu dan semua bentuk ketaatan. Betul kalau kita tu bawa solat, dapat zikirnya, faham pula zikirnya, khusyuk pula, tawaduk pula. Lepas solat banyak tuan-tuan. Lepas tu kita ingat, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apa kata Allah? Fahuwa ala nurim mir rabbih, maka dia ialah cahaya daripada Tuhannya. Lepas tu kata Waqi' tadi apa dia? Islam ini cahaya, jangan buat maksiat. Macam hati ni macam cermin, kata para ulama. Cermin kalau dia dah kotor, kita tangan kotor, kita pegang cermin, peluk. Apa jadi kat cermin tu? Kotor. Bila kotor, boleh nampak tak muka kita? Reflection dapat tak? Tak nampak. Lepas kita lap balik.
Waktu kata syekh kami dulu, guru saya kata, hati ni dia sangat sensitif, macam cermin. Kalau kita tangan kita ni, bukan kata kotor pun, tapi kalau cuma tak kat cermin tu, setiap orang keluar daripada surau nanti tak cop tangan dia dekat pintu tu, berkesan tak? Itulah keadaan. Kotor ke tak kotor? Tak, tangan kita sekarang kotor ke tak kotor? Tak kotor sangat. Tapi kalau kita tak, berkesan tak? Berkesan. Macam mana nak tangan tu? Kotor. Macam itulah hati. Sekecil-kecil benda tu pun dia akan memberi kesan kepada. Macam orang salaf dahulu sangat memberi perhatian kepada masalah hati. Benda kecil-kecil pun dia akan tengok. Kita ni abai dengan hati kita. Tak apalah, yang penting aku dapat makan, dapat minum, dapat semua dunia ila akhirnya. Tidak beri perhatian kepada masalah hati. Sebab tu hadis berkenaan dengan hati ada lebih 40 hadis, tuan-tuan. Guru saya ada karang satu kitab Al-Arba'in fil Qalb, 40 hadis berkaitan dengan hati. Saya pernah buat dulu daurah dulu dekat Taman Tun dahulu. Jadi fahuwa ala nurin min rabbih. Apa kata Allah lepas tu? Itu yang bahaya tu. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Allahu akbar. Apa maksud dia, tuan-tuan? Tuan bacalah sini. Apa dia? Maka celakalah. Betul tak? Ke saya salah baca? Celakalah. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Bagi orang yang keras hati dia daripada mengingati Allah. Allah Ta'ala kata celaka orang yang hati dia keras mengingati Allah. Maksudnya kalau kita tak zikir Allah Ta'ala satu hari itu, celaka kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Dan zikir qalb ini, zikir ini bukan sekadar zikir apa dia? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Termasuk zikir ialah, zikirnya ulama kata terbagi kepada apa? Dua. Satu zikr lisan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini kena buat. Ada seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdullah. Kata, ya Rasulullah, amalan Islam ni banyak ya Rasulullah, amalan sunat lah. Kau anjurkanlah aku ya Rasulullah satu amalan yang bila aku dah tanya, kalau bagi aku amalan ni, aku tak akan tinggalkan ya Rasulullah. Sebab apa ya Rasulullah, umur aku dah makin tua, amalan makin banyak, aku tak mampu nak buat banyak amalan dah. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidah kamu ini sentiasa basah dengan mengingati Allah. Biasa kan? Apa zikir yang kita sunnah baca pagi petang? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi, 100 kali petang. Buat macam berat kan? Sekejap je tuan-tuan, 10 minit je. Yang kedua, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, 100 kali. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, 100 kali. Yang keempat, apa dia? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 100 kali. Ini yang Nabi tak pernah tinggal. 400 ni pagi, 400 petang. Banyak tak tuan-tuan? Banyak. Tapi kalau kita boleh pergi pasar boleh habis, on the way pergi ni boleh habis. Itu belum lagi zikir lain. Subhanallah, alhamdulillah. Nabi kata 4 kalimah ni tak kisahlah, kata Allah Ta'ala, kata Nabi, engkau mulakan daripada mana yang boleh pun. Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar kedua, atau alhamdulillah wallahu akbar, apa semua. Nabi kata jangan, tak kisah mana-mana pun. Nabi kata siapa yang baca ni 4 kali, 4 ni 100 kali, maka terhapus segala dosa-dosanya, walaupun misla zabadil bahr, walaupun macam buih di lautan.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setiap kali satu majlis kalau Nabi duduk je macam ni, kami mengira Nabi paling kurang 100 kali istighfar. Nampak sahabat bagi perhatian. Ini kita dilapangkan dada ni, dia tengok je mulut Nabi, dia perhati, astagfirullah. Dan macam mana sahabat boleh kira? Maksudnya Nabi bila zikir suara dia keluar. Cuma jangan kuat lah, jangan macam subhanallah walhamdulillah. Itu macam apa? Itu budak sekolah boleh lah. Subhanallah walhamdulillah Allah, subhanallah walhamdulillah. Guru kami ni Syekh bin Baz rahimahullah, guru pada guru kami, dia tengah kuliah ni. Okey, sekarang tiba waktu soalan. Sebentar tunggu soalan tu dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah. Saya dulu pernah dimarah oleh guru saya. Saya bawa guru saya ni Ta'amin Sa'di, bicara Universiti Madinah. Masa dia nak beli nasi Arab dekat KL tu, Jalan Tukar Abdul Rahman, kan nasi Arab sebelah situ. Saya bawa lah dia. Dalam kereta tu saya diam je buat kereta. Syekh pandang saya. Saya pun okey lah. Sampai 2-3 kali akhirnya kata, Yunus, kenapa daripada tadi, daripada mula kita naik kereta ni sampai sekarang, aku nampak lidah kau tak bergerak pun berzikir kepada Allah. Lalu dia baca ayat ni, fawailul lil qasid. Terus tertembak dada saya, kena push. Kenapa kamu biarkan masa kamu berlalu macam tu saja tanpa ada zikir pada Allah Ta'ala? Apakah kamu tak pernah baca ayat ni, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah? Celakalah bagi orang yang hatinya keras seperti mengingati Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tersentak saya. Lamunanku tersentak kan. Terkena dada saya. Jadi semenjak tu kita berusaha untuk tak lepaskan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni zikir pertama tuan-tuan, zikir lisan. Tapi ada zikir yang lebih besar lagi, zikir qalb, zikir hati. Zikir hati ni maksudnya apa? Dalam semua keadaan diingat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid dia tahu apa sunnahnya, keluar masjid dia tahu apa zikirnya, nampak kejadian-kejadian tertentu dia tahu apa nak baca. Dia naik kereta nampak aksiden sebelah, apa dia baca? Nabi kata siapa yang nampak satu musibah, dia mengatakan alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku, telah menyelamatkan aku daripada apa yang terkena kepada kamu, dan telah melebihkan aku dengan kelebihan yang banyak berbanding dengan manusia yang lain. Itu sunnah. Nabi kata siapa baca doa tu ketika nampak musibah, dia tak kena musibah tu. Ada sahabat kami, dia kata dia nampak aksiden, dia tak baca doa tu, lepas tu dia aksiden. Lalu dia kata, ni mungkin sebab aku tak baca doa tu tadi. Kan? Itu sunnahnya. Betullah tuan-tuan, jangan datang kelas Al-Azkar. Saya nampak dalam senarai itu ada kelas Al-Azkar. Kita azkar, belajar kita azkar. Al-Imam Nawawi rahimahullah. Termasuk juga zikir qalb. Apa dia? Ilmu. Ilmu juga zikir qalb. Orang ada ilmu, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya tuan-tuan? Allah Taala kata bil bayyinati waz zubur. Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Kita buka ayat tu. Ayat ni ulaika fi dhalalin mubin, maka orang yang hati dia keras itu dia tu dalam kesesatan yang nyata. Tapi nanti kita buka ayat. Kena Allah Taala kata apa tu? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Dan Allah Taala telah menurunkan sebaik-baik hadis, iaitu apa dalam terjemahan tuan-tuan? Al-Quran dan Sunnah. Betul tak Haji Irau terjemahan dia? Allah dia tu sebelah dia. Dan Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, iaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Maksudnya
Zikir, dalam banyak-banyak zikir paling bagus Al-Quran. Kata para ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar, faqad ajma'al ulama qatibatan, telah berijma'nya para ulama bahawa Al-Quran ialah sebaik-baik zikir, bahkan lebih afdal. Contoh tuan-tuan, tadi katalah pagi tadi kita kena zikir la ilaha illallah 100 kali kan. Katakanlah kita tak ada masa nak buat benda tu sebab kita nak mengulang kaji Al-Quran, maka mengulang kaji Al-Quran lagi afdal daripada itu. Bahkan katakanlah dia ulang kaji Quran menyebabkan dia tak sempat nak berdoa. Katakanlah dia bangun qiyamul lail, terbangun pukul 5, pukul 5 dia solat, baca Quran sampai subuh, tak sempat nak berdoa pada waktu yang paling afdal. Nabi kata, man syaghalathu ayati an du'ai a'taituhu khairu ma a'tiya sa'ilin. Kata Nabi SAW, siapa yang disibukkan dengan membaca ayat-ayatku sehingga dia terlepas daripada berdoa kepadaku, maka aku akan baginya perkara yang lebih baik daripada apa yang aku telah berikan kepada orang yang berdoa. Jadi nampak tak? Fawailul lil qasiyati taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum ila akhirih. Maksudnya, nak lapang dada macam mana? Quran. Lapang dada macam mana? Zikir. Lapang dada macam mana? Ilmu. Lapang dada macam mana? Ibadah. Patah balik ayat tadi, maka itulah dia sadr. Jadi alam nashrah laka sadr. Lepas tu kita bacalah doa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha. Apa surah Taha doa tu? Ni penutup lah ni, penutup. Kita baca balik dalam surah Taha, iaitu ayat 25. Tuan-tuan semua dah hafal dah doa ni, cuma saya nak buka ambil dulu Quran. Muka surat 313. Doa Nabi Musa alaihi salam. Doa Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah Ta'ala? Muka surat 313 ayat 25. Ambillah daripada ayat 24. Nak tahu konteks ayat tu. Muka surat 313, ambil ayat daripada ayat 24. Ambil ayat 24. Apa kata Allah Al-Quran? Nampak tak? Idhab tu. Yang ini perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Apa kata Allah Al-Quran? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu wahai Musa, berjumpa dengan Fir'aun, dakwah dia. Innahu tagha. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nabi Musa takut ni, takut tak boleh menyampaikan dengan baik. Sebab satu, Nabi Musa kan dia ada masalah percakapan, lidah dia stutter. Orang putih kata apa dia, ada kegagapan sikit, stutter. Lalu dia baca doa ni, Allahu Akbar. Nampak tak? Dalil bahawa bukan kena pandai bercakap, fasih lidah dia baru kena dakwah. Tak pandai cakap pun kena dakwah juga. Lalu Nabi Musa berdoa, qala rabbi shrah li sadri. Ni kita baca doa ni. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku. Kalau macam Nabi Musa pun minta dada dilapangkan, apa tak lagi kita ni? Lagilah kita berhajat kepada dada kita sendiri dilapangkan dengan maksiat kita yang banyak. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Lepas tu orang Arab selalu minta doa, Allah yassark, yassarallahu umurak, moga Allah mudahkan urusan kamu. Alhamdulillah sekarang ni dah ada lah dalam WhatsApp tu stiker tu kan. Yassarallahu lana, moga Allah mudahkan. Wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani, dan
rungkaikanlah ikatan dalam lidahku, pada lidahku. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita ni tahu benda tu, tapi nak ungkapkan tak dapat betul tak? Kita benar tak? Aku tahu tapi tak pandai nak cakap macam mana lah. Betul tak? Biasa tak macam tu? Yang ni kita minta doa. Wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah, kau jadikan lidah aku ni tak terikat, fasih untuk bercakap. Supaya apa? Yafqahu qawli. Maksud yafqahu qawli, supaya mereka boleh faham apa yang aku ucapkan. Dalil bahawa tuan-tuan, seorang guru dia kena berusaha bagi anak murid dia faham betul-betul ayat tu. Sebab manusia ni bila dia belajar, dia faham, dia akan cintakan benda tersebut. Orang tak suka ilmu sebab tak faham. Orang tak suka kebenaran sebab dia tak faham. Nampak tak? Yafqahu qawli. Yafqah, faqih. Kataan fiqah tu nampak tak? Yafqahu, fa qaf ha, fiqah. Betul, ilmu fiqah tu maksudnya kefahaman terhadap agama. Yafqahu qawli. Kemudian dengar ni, cantik ayat ni. Waj'alni waziran min ahli. Jadikanlah aku ada pembantu di kalangan siapa? Keluarga aku sendiri. Maksudnya Nabi Musa nak dakwah tu, Nabi nak ada teman dalam berdakwah. Macam tu juga tuan-tuan, dalam kita nak berdakwah, nak belajar menuntut ilmu, kena ada teman yang baik. Jangan tuan-tuan datang balik tak, kena ada teman, berteman. Kita berkawan dengan Allah Ta'ala. Apa yang belajar tadi, minta maaf Jin, malam kali tak dapat datang, rumah sakit, belajar apa? Dia pun serpaikan pasal dada, pasal syarah, pasal apa semua. Penguat kita ialah teman. Nabi kata al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu di atas agama temannya. Falyanzur man yukhalil. Maka lihat siapa yang dia kawan. Sambung lagi, Harun ahi ila akhirih. Wallahu ta'ala. Jadi kita baca doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita ingat kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka dengan ini tamatlah huraian ayat yang pertama, iaitu apa dia? Alam nashrah laka sadrak. InsyaAllah esok kita akan masuk kedua, wa wada'na anka wizrak. Ini pun menarik ayat ni, wa wada'na anka wizrak. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Ya Allah, Kau ajarkanlah kami ilmu bermanfaat, dan manfaatkanlah ilmu yang Kau telah ajarkan kepada kami, dan rezekikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada kami daripada sifat munafik. Wa amalana minar riya, dan amal kami daripada riya. Wa alsinatina minal kadhib, dan lidah-lidah kami daripada kedustaan. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, thabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami ini di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.